Perangai ekstremisme tu makin subuh. Makin subuh. MP Berwas ni dulu dia bagi cadangan untuk orang bukan Islam duduk dalam syariah komiti. Dan dia dah mohon maaf dah pun. Dulu mereka buat dewan jugalah bakar kereta Mufti Perlis. Baru-baru ni dia pergi ceroboh kediaman Menteri Besar Selangor. Hari ni kediaman MP Berwas pula kena khianat. Ni puak khawarij ni sedang berkembang pesat dalam Malaysia sekarang ni. Bukan tuduh ahli PAS buat. Okay? Kita bukan tuduh ahli Bersatu buat. Kita bukan tuduh ahli Perikatan Nasional pun buat. Itu yang kita establish tu dulu. Tetapi kan itu tindakan itu dicetuskan di atas kebencian yang dibuat dan diapi-apikan oleh geng-geng Perikatan Nasional. Yang melampau dalam agama ni ramai. Dan biasanya, bukan biasanya, psikologinya dan secara tuntasnya, golongan pelampau agama ni adalah golongan yang sangat jahil tentang agama. Mereka ini semangat ni sangat tinggi. Sanggup buat apa saja kononnya demi agama. Tapi sebenarnya mereka jahil tentang agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama lagi soal rumah yang dibakar oleh seseorang, rumah ahli parlimen Berwas. Ni aku nak abang api kat hampa ni kan. Sekarang ni parti PAS dia dah merosakkan agama Islam. Dia dah bagi satu pemikiran, satu tanggapan yang teruk terhadap orang-orang Islam. Terutama yang ada daripada PAS. Sebab kita tahu, parti PAS dengan parti DAP ni memang mereka tak boleh duduk sekali punya. Apa-apa kejayaan, kebanggaan daripada DAP, PAS dia tak boleh tengok. Tapi DAP boleh je tengok dengan kebanggaan, kejayaan daripada PAS. Tapi PAS tak boleh tengok. Terutama daripada DAP ni mendapat satu kejayaan yang luar biasa. PAS ni dia dah merosakkan wajah, imej, pandangan terhadap agama Islam. Disebabkan perbuatan mereka, percakapan mereka, tindakan mereka, semuanya akan melambangkan daripada susuk agama Islam. Tapi apabila perbuatan penganut dia hak di bawah ni, kan tanggapan daripada orang-orang bukan Islam terhadap Islam ni dah rosak habis lah. Kan? Mereka duk fikir Islam macam ni, Islam macam ni, Islam macam ni, Islam macam ni. Sebab puak-puak ni puak-puak PAS ni nak berpolitik, berbahas, menjawab dengan politik. Bukannya jalan khianat. Kan? Kita tahu suatu hari nanti pimpinan mereka kemungkinan akan kena balik. Seperti mana ahli parlimen Berwas ni kena. Pimpinan mereka, puak-puak mereka, orang yang buat tu pun akan kena khianat balik. Seperti mana dia khianat orang hingga kerugian ratusan ribu ringgit. Semua ni atas alasan mereka disebabkan ngeh tu dia ada bagi cadangan untuk nak lantik pakar di dalam mahkamah syariah. Itu hanya pandangan. Dan juga terus Sultan Selangor respon dan lagi Perdana Menteri respon, Menteri Agama respon, cadangan tak masuk akal. So, terus beberapa hari, sehari, 2 hari lepas tu, ahli parlimen Berwas pun mohon maaf di atas cadangan dia tu. So, dia dah minta maaf, geng. Sedangkan dia hanya bagi cadangan saja. Cadangan dia tu dibuat oleh beberapa buah negara lain. Kan? Di dalam salah satu agensi agama tu, ada bangsa lain daripada agama lain ada di dalam agensi agama tu. Supaya setiap tindakan agama tu ada di dalam mesyuarat ke apa, ada orang bukan Islam supaya bila dia keluar daripada mesyuarat tu dia dapat sampaikan kepada orang-orang bukan Islam. Kenapa orang Islam buat sekian. Kan? Supaya dia dapat menyampaikan kepada orang-orang bukan Islam. Tapi di dalam Malaysia memang tak boleh. Kan? Apa-apa sikit baru bagi cadangan tu dia. Kan? Hak yang cara pimpinan politik tak apalah, hanya keluarkan kenyataan sekali. Lepas tu sudah. Yang di bawah ni, walau untit apa semua, dok buat teruk gila-gila punya, macam terancam gila-gila punya. Sedangkan dia bagi cadangan dan dia tahu ini bercanggah dan dia minta maaf. Tapi masih lagi berlanjutan sehingga sehari 2 lepas lagi. Masih berlanjutan lagi di atas cadangan dia tu. Pelbagailah orang panggil desakan hak yang dibagi cadangan-cadangan supaya ambil tindakan dekat dia, ambil itu, ambil ini, siap ada buat laporan polis. Okey, itu tak ada masalah. Tetapi dengan cara khianat yang hampa buat ni, hampa dah merosakkan wajah agama Islam. Hampa dah menjatuhkan maruah martabat agama Islam yang sebenar-benarnya. Oh, ada setengah-setengah pentaksuat di bawah dia. Oh, padan muka dia ada campur tangan di dalam agama Islam. Dia dah cuba campur di dalam agama Islam.
adakah dia dah usik, adakah dia buat dia buat satu desakan ataupun dia dah hantar orang yang macam kacau agama Islam. Tak berlaku lagi pun. Dia hanya mengeluarkan kenyataan untuk cadangan sahaja. Cadangan. Dan dia mohon maaf 2 hari selepas tu. Tapi hampa duk buat teruk dah. Hampa duk buat macam Islam ni memang dah tergugat kerana seorang ahli parlimen DAP ni sehingga buat tindakan hak macam ni. Memalukan. Hampalah yang merosakkan wajah agama. Hampalah yang merosakkan imej agama Islam. Sehingga kan cara hampa ni memang cukup susah punya orang nak mendekati agama Islam. Sangat-sangat susah lah cara yang dibawa oleh PAS ni. Orang bukan Islam, mereka nak mendekati agama Islam sangat-sangat susah lah. Dan ada juga seorang ustaz mu'alaf sendiri yang meluahkan perasaan. Cara orang Islam duk nak dakwah orang bukan Islam, dan orang bukan Islam ni bila macam dia dah masuk Islam, dia dah keluarkan satu kenyataan dia kena hentam. Dan dia kata, ustaz ni kata, kalau kita nak dakwah di dalam Malaysia ni sangat-sangat payah, berbeza dengan negara-negara lain. Dia sendiri sampaikan. Nanti insyaAllah aku dah save dah video dia, aku akan berkongsi dengan hampa nanti. So aku nak bawa dengan hampa sama-sama dengan Wan Abdul Hadi. Video aku nak bawa dengan hampa video pendek dia satu, dan aku akan bawa dengan hampa dengan Iswadi Moni. Dia membahaskan, membuka minda otak kita soal apa yang tindakan khianat yang dibuat oleh PAS ni. Depa yang menjatuhkan agama Islam, depa yang merosakkan agama Islam, dan depa lah yang memalukan agama Islam. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi, dan juga apa yang berlaku ni mendapat respon daripada Taqiyuddin, dan kita tengok apakah kenyataan Taqiyuddin. Sepatutnya kenyataan Taqiyuddin ni dikeluar daripada dulu lagi, tapi dia baru keluarkan. Tak apa, jom sama-sama kita dengar untuk video yang pertama daripada Wan Abdul Hadi. Jom sama-sama. Okey, baik. Allahu Akbar. Kita dapat berita awal pagi semalam, pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi. Kediaman Yang Berhormat MP Beruas Ngeh Kuham di Perak terbakar, dipercayai akibat daripada perbuatan khianat. Rumah dia selamat, alhamdulillah. Tapi kereta dia 3 biji terbakar. 3 Honda CR-V, Toyota Hilux, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz tu 80% terbakar. Harga lebih kurang 400,000. 400,000. Harga sekarang. Allahu Akbar, apa benda ni? Cuba bagi tahu aku apa benda ni. Perangai ekstremisme tu makin subuh. Makin subuh. MP Beruas ni dulu dia bagi cadangan untuk orang bukan Islam duduk dalam syariah komiti. Dan dia dah mohon maaf dah pun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dah keluarkan kenyataan dah pun. DAP dah tegur dah dia, dah keluarkan kenyataan. Dia terkhilaf. Sultan Selangor dah bertitah. Bukan Islam tak perlu campur urusan umat Islam. Benda dah settle down. Benda dah tak ada apa dah. Dah habis dah. Dah cool dah pun. Dia dah minta maaf aku dah dulu pun. pun pernah buat video. Aku balon MP Beruas dulu. Aku tak pernah sokong. Aku tak pernah setuju kenyataan MP Beruas ni. Tak pernah. Tapi untuk kita buat tindakan, pergi khianat rumah dia, bakar kereta dia, ini pada aku satu perkara yang sangat melampau dah lebih-lebih dah. Yang buat aku lagi pelik, kalau kita buka social media hari ni, ramai orang Melayu Islam kita ni bertepuk tangan. Setuju, menyokong apa yang berlaku ni. Agama Islam kita tak ajar buat benda-benda macam ni. Agama Islam kita tak ajar. Orang bukan Islam sekarang ni, non-Muslim sedang perhati perangai kita semua. Ni ke kita nak tunjuk contoh dekat orang bukan Islam? Dulu mereka buat-buat dewan jugalah, bakar kereta Mufti Perlis. Baru-baru ni dia pergi ceroboh kediaman Menteri Besar Selangor. Hari ni, kediaman MP Beruas pula kena khianat. Ni Puak Khawarij ni sedang berkembang pesat dalam Malaysia sekarang ni. Kerajaan kita ni masih nak berlembut lagi ke, aku nak tanya? Ni, kerajaan kita masih nak berlembut lagi ke? Inilah dia hasil didikan asuhan pemimpin-pemimpin PAS. Sedih. Siang malam duk main isu perkauman, siang malam duk main isu agama yang dah terpengaruh. Inilah hasil dia. Ni, penjajahan minda. Ini hasil dia. Aku yakin kes ni akan terus dipolitikkan siang malam. Akan wujud sentimen agama, sentimen bangsa, ketegangan kaum akan sekali lagi berlaku. Jadi aku mohon sangat-sangat pihak berkuasa untuk siasat betul-betul kes ni. Siasat betul-betul. Rakyat Malaysia berhak tahu siapa dalang sebalik perkara ni. Allahu Akbar. Aku sedih buka social media pagi ni, terkejut aku baca berita ni.
Sampai tahap macam tu sekali ke kita nak buat dekat orang tu? Orang tu dah mohon maaf. Parti dia tak sokong dia, Perdana Menteri tak sokong dia, semua orang tak sokong dia. Di pihak kerajaan, di pihak Satro pun aku tak jumpa lagi seorang pun Satro kerajaan yang sokong tindakan MP Berwas ni. Betul. Aku sendiri balon dia dulu. Apa lagi tak cukup lagi ke sampai tahap kita nak buat khianat macam tu? Negara kita ni ada undang-undang. Bukan boleh kita buat ikut suka Sekejap kita je. kita je. Allahu Akbar. Okey geng. Itulah depa ni dulu depa dah buat dekat Mufti Perlis. Dan kita boleh tengok dah banyak sangat dah perbuatan-perbuatan khianat yang dibuat oleh pimpinan PAS ni daripada orang-orang PAS walau untip yang di bawah ni. Dan kita boleh tengok salah satu punca perbuatan yang depa buat sebab tu Allah tak izinkan depa menang. Sebab tu Allah tak izinkan depa menang pilihan raya. Parti Amanah baru tubuh berapa tahun dah dapat jadi kerajaan. 2 kali melalui pilihan raya. Tapi kenapa PAS? Kenapa PAS? Allah tak izinkan PAS menang pilihan raya. Walaupun modal ratusan juta mereka labak, berbilion mereka labak di dalam pilihan raya. Kenapa Allah tak izinkan mereka menang? Sebab hati. Sebab Allah tahu setiap tingkah laku perbuatan yang dibuat oleh budak-budak PAS ni. Benarlah mereka ikhlas, Allah dah menangkan mereka dah lama dah. Tapi ada di dalam segerombolan parti PAS tu, hati mereka ni sangat-sangat busuk. Sebab tu Allah tak izinkan mereka menang. Allah tak izinkan mereka jadi kerajaan pusat dengan cara pilihan raya, cara yang sah. Hanya boleh dengan cara khianat saja mereka jadi kerajaan. Aci tengoklah geng. Okey, aku akan teruskan untuk video yang seterusnya. Kita tahu sebab berlakunya kejadian ngeh ni dekat Berwas, Perak dan beberapa orang pimpinan parti PAS ni mengeluarkan kenyataan. Dan sekarang ni kita bawa dulu Setia Agong parti PAS yang mengeluarkan kenyataan, Taqiyuddin Hasan, ahli parlimen Kota Baru. Oh, hang bila rumah ngeh ni dan ditujukan oleh budak-budak PAS hak yang buat, baru hang ada suara. Yang rakyat tempat hang rumah kena roboh, hang buat senyap, hang buat tak dengar, hang buat membisu. Inilah mentaliti otak parti PAS ni. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi soal kenyataan ahli parlimen Kota Baru, Setiausaha Agong parti PAS. Jom sama-sama. Okey, baik. Pertama sekali aku nak bagi tahu secara terbuka, aku menyokong penuh. Aku bersetuju dengan statement ataupun kenyataan Datuk Seri Taqiyuddin apabila beliau menggesa satu tindakan segera diambil untuk meredakan ketegangan lepas apa yang berlaku kepada MP Berwas. Tapi aku lebih bersetuju sekiranya benda ni dimulakan dengan PAS dulu. PAS yang perlu buat dulu benda ni. Tak payah suruh orang lain. PAS buat dulu. Nasihat dulu Presiden kau tu, Hadi Awang tu, untuk dia berhenti buat keluar apa-apa kenyataan, apa-apa statement yang bersifat pecah belah, yang bersifat adu domba, yang bersifat batu api. Tak payah buat keluar kenyataan macam tu. Tak payah. Okay? Kalau Presiden kau sendiri pun, pimpinan-pimpinan parti kau pun, siang malam duk buat keluar kenyataan, siang malam duk bercakap benda-benda yang boleh bakar api perkauman, sentuh perkauman, main sentimen agama. Macam mana rakyat dekat bawah ni tak terpengaruh? Cuba bagi tahu aku. Itu je model. Rakyat dekat bawah ni duk tengok je pemimpin kau tu buat macam-macam. Dan dia orang tu terpengaruh. Ada yang terpengaruh. Sebagai contoh, aku bagi contoh. Dulu, Presiden kau tu pernah tuduh PKR lawan Al-Quran. Presiden kau pernah tuduh cara pemerintahan PH mirip dengan cara pemerintahan sebuah negara musuh Islam. Dan macam-macam lagi kenyataan mengarut, kenyataan melampau, kenyataan tak masuk akal yang keluar daripada mulut Presiden kau tu. Macam-macam. Kalau aku nak list down dekat sini, tak cukup satu video ni. Aku kena buat video baru. Lepas tu kau tiba-tiba puak-puak kau buat tanya-tanya, tertanya-tanya. Kenapa ada rakyat Malaysia sanggup bertindak di luar jangkaan seperti mana apa yang berlaku kepada kediaman MP Berwas? Kau pelik, kenapalah ada rakyat Malaysia ni boleh bertindak macam tu? Kau minta Presiden dan pimpinan parti PAS tu dulu, parti kau tu, berhenti dulu buat statement, berhenti dulu buat kenyataan yang boleh bakar api perkauman. Yang boleh apa, buat statement sentuh sentimen agama macam-macam lagi. Baru kau layak nak gesa orang lain untuk ikut buat benda yang sama. Tak payah suruh orang lain. Buat parti kau dulu. Suruh Presiden kau tu dulu buat benda ni. Tak payah suruh orang lain. Sedak diri itu dulu. Sedak diri dan bermula daripada hampa. Kita ni, contoh macam kita di dalam family pun, kita sebagai seorang suami, seorang bapa, kita wajib menunjukkan contoh yang baik. Macam menunjukkan perangai yang baik. Semuanya yang baik bermula daripada kita. Barulah anak-anak dan isteri kita akan ikut cara kita. Akan rendahkan ego mereka, akan bersama dengan kita. Sebabkan kita dah tunjuk contoh yang baik.
Kan? Samalah daripada segi kepimpinan. Kepimpinan kita wajib tunjukkan contoh yang baik, contoh tauladan yang baik supaya dapat menarik minat orang kepada parti kita. Tapi dengan cara Hadi, dengan cara ketaksuban atau didikan Hadi memberi pecah belah antara umat, pecah belah antara umat Islam, pecah belah antara orang-orang Melayu, bangsa-bangsa Melayu, lagi teruknya pecah belah antara bangsa-bangsa. Sebab apa? Parti PAS dan Perikatan Nasional tak dapat sambutan langsung daripada orang-orang bukan Islam. Why? Sebab apa? Sebab ni yang diajarkan oleh Hadi Awang terlalu resis, terlalu dia nak mainkan sentimen, tuduh orang yang teruk, tuduh orang pelbagai lah kan. Sedangkan hang haram pejadah apa pun hang tak buat. Tiba-tiba hang tuduh orang ni bersama dengan hak negara hak yang barat. Tiba-tiba hang tuduh kawan ni, hang tuduh orang tu, hang tuduh kata dia ni lawan Quran. Habis tu awak hang seorang je kah? Kan hang seorang ialah junjung Al-Quran sampai hang mati. Padahal hang punya Quran cakap hang tak boleh mungkiri janji, hang dapat kuasa haram pajadah apa pun hang tak buat. Kan? Dengan kononnya inilah perjuangan Islam. Bila hang dapat kuasa haram pajadah apa pun hang tak buat. Kan? Hanya kekis sembang je. Kalau hang tak mampu tunjuk contoh tauladan yang baik, tak payah sembang lah. Sebenar-benarnya hampalah yang menjatuhkan agama Islam. Hampalah yang merosakkan agama Islam. So jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni soal ni. Iswadi Moni dia buka akal kita, dia buka minda kita, kan? Dan cuba tengok khianat demi khianat yang dibuat. Dulu Dr. Mazhar, kan? Sekarang ahli parlimen DAP, kan? Cara orang Islam sesama Islam pun mereka boleh buat, mereka boleh khianat tahu tu, apatah lagi orang bukan Islam, kan? Sehingga senang sangat menggelarkan kapi harbi ke orang, kapi zimmi ke orang, kan? Hampa tu bersih sangat lah. Sedap sangat tuduh orang kafir. Ni cuba hampa tengok, kalau hak di atas dia tu ajak mengkafirkan orang, sebab tu hak di bawah ni walau untik ni mudah sangat mengkafirkan orang, mudah sangat menghina orang, mudah sangat menerakakan, mensesatkan, menjahilkan seseorang. Apabila keluarkan kenyataan yang tidak sehaluan dengan parti dia, lawan Islam, menentang Islam. Itu yang orang kata, mereka ni betul-betul buat kepala bapak mereka buat macam agama Islam ni, bapak mereka punya agama. Kan? Siapa yang bersama dengan mereka, perjuangan Islam. Siapa yang tak bersama dengan mereka, menentang Islam. Menentang itu, menentang ni disebabkan tak bersama dengan parti mereka. Sedangkan parti hampa tu hanya ada dalam Malaysia je, babe. Dekat luar negara tak ada pun parti macam hampa lah. Bukan pergi claim kata Hamas tu sama macam parti dia. Bro, Hamas lain lah bro. Ini parti PAS, parti macai, parti kemaruk kuasa. Parti dipenuhi dengan manusia yang gila akan kuasa, tak boleh terima qada dan qadar orang lain menang pilihan raya. Itulah kemunafikan pimpinan PAS ni. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Jom sama-sama. Saya nak bawa satu cerita tentang kebakaran di rumah Ngeh, ahli parlimen berwas DAP. Ngeh Koham, sebelah pagi tadi. Okay, kita baca dahulu. Kebakaran di rumah Ngeh, polis syaki ada unsur khianat. Kebakaran berlaku di rumah ahli parlimen berwas Ngeh Koham pada sebelah pagi tadi dengan polis mengesyaki ada unsur khianat. Ketua Polis Perak Yusri Hassan Basri tidak menolak kemungkinan kebakaran itu melibatkan tindakan khianat sambil menyifatkan siasatan dijalankan dalam pelbagai sudut. Betul, polis sedang menjalankan siasatan menyeluruh dari pelbagai aspek. Saya memohon mana-mana saksi untuk tampil membantu siasatan. Tolong share tuan-tuan. Katanya dalam Malaysia kini ketika ditanya sama ada polis mengesyaki tindakan khianat. Pengarah Pembangunan Perak ketika dihubungi berkata pihaknya masih menyiasat punca kebakaran namun tidak menolak kemungkinan tindakan khianat. Dia berkata pihaknya telah menggerakkan penyiasat forensik manakala anjing penghidup K9 dikerahkan membantu siasatan. Sinchu Delhi melaporkan tiada kemalangan jiwa yang berlaku 2.50 pagi. Menurut laporan, 3 kereta musnah termasuk Mercedes E300 yang terbakar sepenuhnya, turut hangus Honda CR-V dan Toyota Hilux serta bumbung anjung rumah. Ngeh dan isteri dilaporkan tidur semasa kejadian. Yang lalu lalang orang dikejutkan oleh orang yang lalu lalang membunyikan loceng rumah dan memaklumkan kejadian itu.
Ngeh juga pengurusi DAP Perak membuat laporan di Balai Polis Air Tawar. Masih belum dapat dipastikan sebab benda melibatkan tindakan khianat. Ngeh baru-baru ini menimbulkan kontroversi kerana cadangannya memasukkan pakar bukan Islam dalam jawatan kuasa khas. Berikan tindak balas yang meluas, dia mohon maaf dan menarik balik cadangannya. Dan another one yang keluar hari ini, Ngeh maafkan pelaku tetapi dakwa PN yang api-apikan. Anggota Parlimen Berwas, Ngeh Koham memaafkan pihak melontar bom botol sehingga menyebabkan rumahnya terbakar. Okey, ada kenyataan mengatakan bahawa satu bom botol ataupun molotov telah dibaling ke dalam rumah beliau. Bagaimanapun dia menuding jari kepada PAS dan Bersatu yang didakwanya mengapi-apikan isu supaya orang membencinya. Ngeh mendakwa serangan yang bertujuan untuk membakar kediaman itu dipercayai berpunca daripada kenyataannya sebelum ini. Baik. Saya nak komen tuan-tuan. Kita bukan tuduh ahli PAS buat. Okay? Kita bukan tuduh ahli Bersatu buat. Kita bukan tuduh ahli Perikatan Nasional pun buat. Itu yang kita establish tu dulu. Tetapi kita kata tidak mustahil kalaupun tindakan itu tidak dibuat oleh ahli Perikatan Nasional sama ada PAS atau Bersatu, tindakan itu dicetuskan di atas kebencian yang dibuat dan diapi-apikan oleh geng-geng Perikatan Nasional. Tuan-tuan, saya nak kata golongan yang melampau dalam apa-apalah dalam agama terutamanya ramai. Yang melampau dalam agama ni ramai dan bukan biasanya, psikologinya dan secara tuntasnya golongan pelampau agama ni adalah golongan yang sangat jahil tentang agama. Mereka ini semangat dia sangat tinggi, sanggup buat apa saja kononnya demi agama, tapi sebenarnya mereka jahil tentang agama. Okay? Saya bukan sebut ini mungkin bermotifkan agama atau bangsa, itu poinnya lain. Tetapi bagaimana seseorang sanggup, normal people takkan going to that extent, sanggup nak baling bom botol apa yang sewaktu dengannya ke dalam rumah orang kerana itu adalah satu jenayah berat. Arson. Satu jenayah berat ni kalau sabit kesalahan. Dan kalau sekiranya sabit kesalahan juga tuan-tuan, bukan setakat penjara, biarlah penjara tu satu hal lah, tetapi diri dia pun akan terjejas. Okey, kita boleh letak berkemungkinan juga hutang ke orang mabuk, ada kemungkinan. Kita tak tolak itu, tetapi kenapa ngeh? Kenapa rumah itu? Kenapa tak rumah lain? Itu nasib baik tak merebak pergi ke rumah lain, terbakar rumah lain, melibatkan kemalangan jiwa. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, ada orang yang hijack agama ini. Menjadikan agama ini seperti satu agama yang nampak ganas. Sebab itu kenapa Islamofobia ni merebak. Kerana antara lain orang Islam tu sendiri yang membuat sifat Islamofobia itu. Yang mewujudkan, yang menyebabkan sikap Islamofobia tersebut berlaku, tuan-tuan. Tuan-tuan, ini berlaku kepada seseorang yang mencadangkan perkara yang kita tak persetujui. Kalau kita tak persetujui perkara tersebut, kita katalah kita tak bersetuju. Cukuplah. Kenapa nak bertindak sedemikian rupa? Sebab itu juga saya tak bersetuju dengan istilah kafir harbi, kafir zimmi. Itu adalah istilah yang diwujudkan oleh ulama ribuan tahun dahulu dalam konteks negara Islam pada ketika itu. Sekarang dah tak relevan. Nama kafir harbi, kafir zimmi itu sendiri bukan di dalam Al-Quran pun. Itu adalah perkataan yang direka oleh ulama selepas itu. Dan pada ketika dan konteks itu, pada zaman itu betul. Tetapi pada zaman sekarang dia dah tak relevan. Kerana kita dah ada negara yang mana kita di dalam boundaries agama negara itu. Dan saya rasa perkara-perkara ini dah kita kena revise dah. Nah, bila kita cerita kafir harbi, ini antara kesan dan akibat. Kalau betul ini disebabkan oleh pelampau agama. Kerana bagi mereka, kalau ada kafir harbi, perkataannya apa? Halal darah. Perkataan yang dia guna apa? Untuk orang-orang yang pelampau agama ni. Halal darah. Kita nak cerita halal darah ni sampai ke mana? Kita nak cerita halal darah ini sampai ke mana, tuan-tuan? Sampai ke mana? Kita kata orang kafir je kena kau jangan risau lah. Saya nak cerita 2019 bukan setakat orang kafir kena baling bom api, tuan-tuan. Saya nak cerita Mufti Perlis pernah kena. Dr. Mazhar dibakar, cermin dipecahkan. Kereta Dr. Mazhar dibakar, bukan dia lah. Kereta Dr. Mazhar dibakar, cermin dipecahkan. Ini pada tahun 2019. Kereta rasmi Mufti Perlis atau Mazhar Dr. Asri terbakar di bahagian enjin selain cermin tingkap dipecahkan di rumah di Jalan Persiaran Wawasan Kangan hari ini. Dia dipercayai angkara khianat. Okey. Kita tidak menolak kemungkinan ia adalah angkara khianat berikutan kesan pecah akibat dibaling botol berisi petrol untuk tujuan membakar. Nah, kalau saya baca kenyataan ini kenyataan media 2 Mei 2019. Kalau tuan-tuan sendiri tengok 2 Mei 2019.
Dilaporkan dua suspek, Amirul dan Muzaini, telah ditahan oleh PDRM berkaitan kes membakar kereta SS Mufti Negeri Perlis. Laporan juga menyatakan adanya usaha awal mengupah menggunakan asid untuk mencederakan Mufti Negeri Perlis. Kedua suspek ini mempunyai kedudukan penting dalam organisasi parti politik mereka, iaitu PAS. Peranan sebenar unit amal makin menjadi persoalan. Memang benar, Dr. Mazhar kadang-kadang melontarkan pandangan berbeza dengan parti mereka. Begitu beliau juga memberikan kritikan ilmiah terhadap parti berkenaan sejak dahulu. Persoalannya, jika tidak setuju, apakah mereka sehingga menghalalkan, memusnahkan harta dan mencederakan tubuh orang yang berbeza pandangan dengan mereka? Mengapa tidak sekadar menganjurkan debat ilmiah perbezaan pandangan Dr. Mazhar dan PAS dalam isu kafir-mengkafir sesama Muslim umpamanya? So, walaupun PAS menafikan dalam kenyataan media tuduhan tidak berasas oleh sekumpulan pihak yang jahat, Jabatan Amal ataupun Malaysia mengambil serius mengenai tuduhan jahat dalam media sosial. Kononnya salah seorang anggota jabatan itu terlibat dalam insiden membakar kereta rasmi Mufti Perlis, Negeri Perlis. So, dia kata itu tidak berlaku. Itu tidak berlaku. Dan akhirnya, yang ditangkap, betul, dia bukanlah seperti mana yang didakwa. Yang ditangkap adalah dua orang, tuan-tuan. Yang pertama dikenali sebagai Muhammad Azimar Abdul Razak. Dekat sini Amirul dan Muzaimil. Tetapi yang ditangkap adalah Azimar Abdul Razak. Tetapi another one adalah Mi Tomoy. Dia mengaku diupah bakar kereta Mufti Perlis. Dia ada 16 kes lampau. Dia mengaku dia yang bakar kereta itu. Mi Tomoy ni tinggal sambuan yang kepala tak betul juga dekat Perlis tu. Dia mengaku dia bakar. Tapi dia kata motif dia membakar kerana dia diupah. Dan pada waktu itu, Mufti Perlis tak setuju tentang isu kafir-mengkafir yang dibawakan oleh PAS pada waktu tersebut, pada ketika itu. So, PAS jawab apa? PAS Perak kata, PAS Perak templak kaitkan PN dengan serangan bom botol. PAS Perak menyelah anggota Parlimen Berwas dengan kejadian di rumahnya di Ayatawar. Pesuruhjaya Razman berkata, ketika sidang akhbar ini mendahului siasatan polis. Justru, menurut Razman, ia sekaligus memperlihatkan pemimpin DAP tersebut tidak mempercayai kepercayaan penuh terhadap profesionalisme pihak polis. Membawa tuduhan, meraih sentimen politik dengan kejadian jenayah adalah bersifat melulu dan melampau. Tuduhan seakan menyambung tuduhan Komeng bahawa PAS adalah Taliban. Ya, memang betul pun. Saya cakap macam tu senang. Juga bukan setakat dia orang, saya cakap. Dia cuba menggambarkan imej buruk bukan hanya kepada PN tetapi juga kepada Islam kerana dikaitkan dengan isu kebedaban beliau mencampuri urusan Islam baru-baru ini. Baik. Dia tidak mencampuri urusan Islam. Itu adalah urusan pentadbiran. Kita boleh berbeza pendapat, tak setuju tak apa. Itu bukan pentadbiran Islam. Tak ada kena-mengena. Islam konteks lain. Pentadbiran, prosedur, itu cerita lain. Dalam pada PAS menuduh DAP buat demikian, PAS pun buat benda yang sama. Dia kata DAP menunggang politik. PAS pun buat benda yang sama. Kalau kita nak tuduh DAP itu sebegini, sebegitu, sebagainya, ada orang kata, aku baru DAP dan sebagainya. Engkau orang baru wapas lah. Engkau baru wapas. Menuduh sesuka hati sedemikian. Kata, dia tak tuduh PN yang buat. Tetapi dia kata, apa yang diapi-apikan oleh PN itu, ada kemungkinan menyebabkan pelampau-pelampau agama dan bangsa ini melakukan sedemikian. Tuan-tuan, kalau boleh kena, kita kata orang bukan Islam, tak apa lagi Islam tak. Mufti Perlis, orang Islam, bukan setakat orang Islam. Ulama, tuan-tuan, level itu baru betul ulama. Tak kisahlah korang setuju tak setuju dengan dia. Itu ulama. Tuan-tuan, saya pun bukan semua saya setuju dengan Mufti Perlis tu. Politically pun saya ada tak setuju dengan beliau. Tetapi tak adalah kami sampai ke peringkat itu. Ke peringkat nak menghancurkan dia. Ini orang Islam. Itu orang Islam. 2019 bukannya tahun 1889. Tahun 1889 pun kita duduk cerita dalam sejarah. Ini 2019. Berapa tahun baru? Itu orang Islam, tuan-tuan. So, mustahil tak saya tanya soalan ini? Mustahil tak dengan kemelampauan agama ini yang diapi-apikan oleh satu kelompok yang kononnya memegang agama Islam itu sendiri, mustahil tak mereka akan menyebabkan pelampau-pelampau agama semakin naik kepala dan mengancam bukan setakat orang bukan Islam, tetapi orang Islam sendiri. Bayangkan dia orang boleh sewenang-wenangnya mengkafirkan kita. Siapa undi PH kafir, siapa undi BN kafir. Kalau ada kafir, apa kita ni, tuan-tuan? Halal darah. Bagi orang berilmu dia boleh, tapi majoriti mereka yang mana yang taksub dan juga bodoh itu adalah jahil dalam ilmu. So bila dia dengar kafir, betul lah kafir, maka di situlah berlaku sembahyang dua, sembelihan tak halal, nikah tak sah. Di sini berlakunya terorisme,
berlakunya kemelampauan dalam beragama sehingga sanggup menuduh orang Islam itu sendiri sebagai kafir. Dan peristiwa mengkafir, tuduh menuduh melampau agama ni bukan baru, terutama bila melibatkan politik. Kita belajar isu Khawarij. Satu golongan nama Khawarij yang pada zaman sahabat dahulu bangkit menentang Ali kerana katanya Ali tidak membangun mencari orang yang membunuh khalifah sebelumnya Uthman. Maka dilawannya Ali, ditentangnya Ali. Kalau tak silap saya, minta maaf. Sejarah saya kena cek balik. Tetapi Khawarij tindakannya, dia mengkafirkan. Ingat tindakan pertama Khawarij, apa dia tuan-tuan? Mengkafirkan orang Islam yang tidak bersependapat dengan mereka. Setelah dia mengkafirkan, maka dia kata halal darah mereka untuk kita perangi. Di situ mula dia. Saranan saya mudah je tuan-tuan. Kalau sudah sampai ke peringkat melampau sebegini, saya sarankan, terutama kepada Menteri KDN, tolong dengar. Apa kata? Haramkan je PAS. Tuan-tuan, nanti melampau. PAS. Saya kata haramkan PAS. Bukan kata-kata ahli PAS tak boleh buat parti lain. Buatlah parti lain. Tapi bukan guna nama Islam tu. Parti Islam tu jangan guna. Agama tu jangan guna. Bagi saya, parti politik jangan kita letakkan nama agama tu. Dia memburukkan Islam tu sendiri, tuan-tuan. Nama Islam tu dah jadi buruk dia buatnya. Seolah-olah kalau kami tak bersama dengan PAS, kami ni tak Islam lah. Macam tu. Letaklah nama parti progresif tu tak lah. Parti Perjuangan Suci ke, apa ke. Letaklah nama apa sekalipun. Tetapi buang nama Islam tu daripada parti tersebut. Amanah? Boleh je pakai. Parti Amanah Negara tak ada pun nama Islam kat situ. Tapi boleh je dia bawa imej Islam. Kenapa saya tak boleh cadangkan? Sekarang ini saya nak cadangkan. Apa kata Menteri KDN ada kuasa di bawah Seksyen 5 Akta Pertubuhan untuk nak membatalkan nama Parti Islam Malaysia. Dan mereka kena datang dengan nama lain. UMNO pernah diharam lah tahun 1988 sehingga dia menubuhkan UMNO baru. Yang tu cerita lain lah. Tetapi itu bidang kuasa menteri. Sebab sekarang ini saya nampak benda ni dah melampau lah tuan-tuan. Sebab dia dah guna perkataan kerana kami adalah parti Islam. Kamu tak bersama dengan kami, kamu tak bersama dengan Islam. Itu perkataan yang mereka guna. Tuan-tuan dengar perkataan tu tadi, dia kata, dia telah menentang Islam. Padahal yang kita bincangkan oleh Nge berkaitan dengan prosedur. Bila kita bercerita tentang syariah ataupun undang-undang syariah, itu adalah Islam. Sedangkan itu prosedur, perbincangan. Bila orang mempertikaikan undang-undang hudud Kelantan, Kelantan, Nick Elin mempertikaikan beberapa seksyen, dia telah menentang Islam. Dia tak semudah itu, tuan-tuan. Seolah-olah yang dia buat tu macam Al-Quran. Kita bukan menentang Al-Quran. Kita bukan menentang hadis. Kita menentang undang-undang yang diciptakan oleh manusia. Bukan menentang. Kita mempertikaikan. Adakah mempertikaikan undang-undang yang dibuat oleh manusia itu tidak boleh? Sedangkan fatwa-fatwa, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan ulama' pun boleh kita bahaskan. Kenapa tiba-tiba pandangan daripada PAS, pendapat daripada PAS, kita tak boleh bahaskan? Seolah-olah itu adalah wahyu yang tidak boleh dipertikaikan. Dan ini akan membawa kepada kemelampauan dalam agama. Sehingga menyebabkan orang rasa bahawa kamu tak cukup Islam kerana kamu tak bersama dengan Parti Islam Malaysia. Bagi saya itu dah satu melampau lah. Bagi saya itu sangat melampau. Dan Saifuddin sendiri kata, Saifuddin beri amaran, jangan melampau. Menteri KDN Saifuddin berkata, menggesa orang supaya tidak mengambil undang-undang di tangan sendiri berikutan serangan bom botol ke atas rumah ahli Parlimen Beruas, Ngeh Koham. Kita minta, jangan ada pihak mengambil tindakan melampaui lunas undang-undang. Tuan-tuan, adakah perkara ini berkemungkinan membawa kepada pengharaman PAS? Sebab itu kenyataan. Insiden bom botol, PAS gesa kendorkan ketegangan. PAS menggesa tindakan segera untuk mengendorkan ketegangan susulan insiden serangan bom ke atas rumah ahli Parlimen Beruas. Justru semua usaha mesti diambil bagi menyuraikan ketegangan yang mungkin berlaku akibat perbezaan pandangan. Tuan-tuan, alangkah elok kalau dia cakap macam ni daripada dulu. Kenapa nak kena bawa pula isu ini mengancam Islam, ini mengancam Melayu, ini mengancam hak Melayu, macam kita tengok sungai di rumah yang di rumah setinggan tadi, mengancam hak Melayu, mengancam Islam. Bila bab itu mengancam Melayu macam Islam, bila kena kat engkau, tak ada. Kenapa? #Pasik, tuan-tuan. #Pasik. Itu saya boleh kata.
Itu saya boleh kata. Jadi kita kena ingat benda ini. Kita kena ingat perkara ini. Kita kena tahu bagaimana membezakan bahawa Islam adalah Islam. Hari Memang tu kan ada- saya debat ada- dengan Alif Western nama dia dalam TikTok. Saya kata, dia mungkin dengar saya punya live kot sekarang ni. Saya kata, dia kata, itulah dia, Islam liberal. Saya kata, tidak ada istilah Islam liberal. Tidak, dia kata dia setuju. Apa dia? Ya, takkan kau tak tahu tak ada istilah Islam liberal. Sebagai mudah saya kata, tidak ada istilah Islam PAS. Tak ada istilah Islam PAS atau PAS itu Islam. Tak ada. PAS itu bukan Islam. Islam itu bukan PAS. Sebagaimana juga tidak ada istilah Islam liberal. Sebab apa? Islam adalah Islam. Islam adalah Islam. Islam bukan Melayu. Islam bukan Arab. Islam bukan PAS. Islam bukan Melayu. Islam adalah Islam. It's a religion. It's a agama. A way of life. On its own. Tidak perlu didefinisikan oleh individu-individu, parti politik, bangsa, apa orang kata, budaya, region, tak perlu. Sebab itu Islam bukan orang Arab. Kita tak kata Islam itu Arab. Bukan. Hanya kerana orang Arab belum tentu dia betul-betul Islam. Tak. Islam itu pada bagaimana kita mengamalkannya. Bagaimana kita memahaminya. Bagaimana kita melaksanakannya. Itu Islam. Selain daripada itu, perbuatan kita itu perbuatan kita. Salah kita itu salah kita. Kalau kita buat salah sebagai orang Islam, itu salah kita sebagai manusia. Bukan salah agama. Setuju tak setuju? Kalau kita buat silap, kita buat salah, itu salah kita sebagai individu. Bukan salah agama kita. Sebab itu saya kata Al-Quran itu sempurna. Tetapi mentafsirkan Al-Quran, tafsiran itu belum tentu sempurna. Itu tafsiran kita. Itu pandangan kita. Kita boleh cuba kata yang paling hampir. Paling hampir. Tetapi still itu pandangan kita. Itu pendapat kita. Pandangan kita. Okay? Habis kat situ. Harap tuan-tuan boleh fikirlah perkara ni. Saya ada satu buku saya baca tadi. Tak apalah, nantilah saya tunjuk buku tu. Oleh Prof Tajudin. Okay, Prof Tajudin mendengar saya punya live ni. Which is very interesting apa yang dia cakap. Kerana apa yang dia cakap tu selari dengan apa yang saya cakapkan. Okey, geng. Alhamdulillah, geng. Seperti mana yang diperkatakan oleh Iswadimo ni, Islam adalah Islam. Islam tak ada terkait dengan bangsa Melayu, Islam tak ada terkait dengan bangsa India ke, China ke, ataupun daripada negara Arab ke, daripada Rusia ke, daripada Thailand ke, apa, tak ada. Tak ada. Islam daripada PAS pun tak ada. Tak ada kena mengena Islam dengan parti PAS. Tak ada kena mengena Islam dengan parti-parti sekian-sekian. No. Islam adalah Islam. Islam adalah agama, cara dakwah dia, cara dia tak ada bersangkut paut dengan bangsa-bangsa lain, dengan parti-parti lain, tak ada. Islam adalah Islam. Hanya yang lead di dalam Islam tu, contoh macam di dalam Malaysia ada kepimpinan ulama, dia tu je daripada mana. Tapi tak ada terkait apa pun Islam dengan keturunan dia ke, daripada siapa ke, tak ada. Islam adalah Islam. Sangat-sangat banyak perkongsian daripada Iswardimo ni soal Islam ni. Soal Islam. Parti PAS bukan melambangkan Islam. Tak ada terkait apa pun dengan Islam. Tapi PAS dia menunggang Islam untuk nak meraih undi, untuk nak dapatkan kekuasaan, untuk nak dapat memerintah negara Malaysia. Sebab tu dengan cara apa yang dibawa oleh PAS, apa yang dibuat oleh PAS, PAS ni merosakkan agama Islam, menjatuhkan maruah agama Islam, merosakkan pemikiran orang bukan Islam terhadap agama Islam. Hampa jangan ingat kalau hampa mewakili parti yang kononnya memperjuangkan Islam, kalau hampa buat satu-satu perkara, satu-satu khianat, satu-satu perkara-perkara yang haram, bertentangan, yang mengakibatkan kerugian kepada orang, hampa jangan itu adalah perjuangan. No, itu bukan perjuangan. Itu khianat, tetap khianat. Orang yang buat tu hampa tak ada terkait apa pun dengan halal ke ataupun untung kepada parti hampa. No, tak ada. Itu semua dosa besar, perbuatan khianat, lagi dapat dosa, dan orang yang bagi arahan tu pun dapat dosa besar, dan hang tunggulah keadilan yang hang akan dapat balik. Hari ni kita buat jahat kat orang, esok kita kena balik. Hari ni kita maki orang, esok Allah hantar kita dimaki oleh orang pula. Kalau hampa perasan tadi ya, kenyataan daripada PAS
Perak. Betapa gelabahnya dia. Betapa gelabahnya tiba-tiba dia kata, oh, hak ngeh ni dia lebih mendahului daripada polis. Sedangkan siapa dia lagi? Sepanjang beberapa hari, seminggu, 2 minggu ni, selepas ngeh ni dia macam dia keluarkan kenyataan dan dia memohon maaf, siapa yang duk bakar-bakarkan lagi keadaan? Siapa yang duk panaskan lagi keadaan? Puak-puak PAS, geng-geng PAS yang duk panaskan lagi keadaan. Sedangkan dia dah mohon maaf. Kalau hampa buat laporan polis, so tak apalah, teruskanlah hampa buat laporan polis. Tapi yang hampa duk kempen hari-hari, hampa duk panaskan lagi keadaan, sedangkan dia dah minta maaf. Kalau contoh macam hang, hampa ataupun aku pi maki bangsa lain ataupun agama lain. So aku minta maaf. Of course, kita tahu bangsa lain, agama lain akan marah dekat aku. Kan? Tapi aku dah minta maaf. Aku dah buat kenyataan dan memohon maaf terhadap kenyataan yang aku keluarkan. Kan? Memang depa anytime ada yang tak maafkan. Tapi anda kata selepas aku minta maaf, hampa melakukan sesuatu kepada aku, itu adalah satu kesalahan. Samalah macam ngeh ni. Kan? Dia dah mohon maaf. Tapi kita orang Islam terburu-buru dia nak balas dendam lagi. Kalau kita buat, kita akan kena balik. Dan Alhamdulillah, polis dah tahan dah seseorang, katanya daripada Selangor. Daripada Perak, tahu-tahu kena tahan dekat Selangor. Yang kena tahan tu pula adalah orang Islam. Kita tunggulah sehari dua lagi apa yang dikeluarkan oleh polis, sebab polis akan buat macam siasatan. Kita boleh tengok dan kita tunggu siapa yang akan kena, siapa yang dia akan petik. Sebab yang berlaku dekat mufti Perlis ada terkait dengan orang PAS, ada terkait dengan pimpinan PAS. Disebabkan kita pun tahu Perlis sebelum ni memang diperintah oleh UMNO dekat negeri Perlis. Dan kita tahu kan, Mufti Perlis ni memang dia berat ke arah kerajaan Barisan Nasional sebelum-sebelum ni. Dan kenyataan demi kenyataan yang dikatakan oleh Iswadi tadi, soal kapi mengkapi. Kan, sedang sangat mengkapirkan orang, senang sangat mencerca, menghina orang. Tapi kalau daripada PAS buat, semuanya baik. Orang lain buat tak boleh. Kan? Tapi disebabkan soal kapi mengkapi ni, kan, Mufti Perlis Dr. Mazhar tidak bersetuju dengan kenyataan tu. Tengok dia buat apa dekat dia. Dia bakar kereta dah. Dan kemungkinanlah kot orang yang sama, pimpinan yang sama yang bagi arahan. Tu yang dia buat macam tu. Kan, kerugian. Kawan apa nak heran? Perbuatan khianat. Dia dapat insurans, babe. Dia pula orang datuk-datuk apa semua. Segalanya insurans. Dia boleh repair balik. Dia boleh buat balik. Semua tu apa yang dia rugi. Hang yang hang lakukan tu, apa hang akan dapat? Kita nak tanya. Hang khianat orang. Of course, hang akan dapat khianat balik daripada orang lain ataupun daripada orang yang hang tak kenal pun. Lah hang yang akan rugi. Hak ngeh ni, sekarang ni, dia dah rugi 3 biji kereta, dia dah rugi dengan rumah terbakar, dia claim insurans dah balik. Orang insurans yang buat bagi ataupun ganti baru balik, and dia pun dapat beli kereta yang baru, dia dapat kenikmatan. Hang dapat apa? Dengan imej Islam yang hang bawa, wajah Islam yang hang bawa, lah siapa yang orang akan sangkaan jahat terhadap agama Islam. Jadi, bermula daripada kita. Kita bagi yang terbaik, kita akan dapat yang terbaik. Kita bagi keburukan, kita akan dapat keburukan. Tapi asbab nama Islam yang kita dapat, dengan nama Islam yang kita bawa, Islam pun kena tempias sekali. Kena ingat tu, kena fikir tu wahai lebay-lebay yang kononnya memperjuangkan agama. Janganlah menjatuhkan maruah agama. Jangan menjatuhkan wajah imej agama Islam. Sedih kan? Sedih kan? Terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.